Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur hadirat Allah Subhanahu ta'ala. Alhamdulillah pagi ni Allah Ta'ala bagi sihat wal afiah kepada kita semua. Jadi kemarin tu ada keuzuran sikit, jadi saya pun ada tangguh sikit untuk kena dengan live, kena dengan apa ni fadilat bulan Ramadan Mubarak. Baik, yes. Baik saja, jadi adik kakak dan tuan-tuan, ibu bapa di rumah yang mana masya-Allah telah masuk tengok live dah tu, boleh kita share, boleh kita sampai, boleh kita sebar kepada saudara-saudara yang lain. Oleh kerana hari ini alhamdulillah seperti mana telah bincang dah kata, insya-Allah taala hari ini kita nak muzakarah, tazkirah berkenaan dengan apa ni iktikaf. Iktikaf. Kerana di dalam bulan Ramadan Mubarak ni beberapa amalan, beberapa fadilat yang Allah Taala bagi di dalam bulan Ramadan. Sama ada kita berpuasa di bulan Ramadan. Jadi fadilat berpuasa tu insya-Allah yang kita telah kecek dah, kita telah muzakarah bincang syiadah masya-Allah pada bahagian 10 awal. Kemudian bahagian kedua tu baru ni tu kita bincang berkenaan dengan Lailatul Qadar. Fadilatul Lailatul Qadar. Berkenaan dengan fadilat malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Masya-Allah, barakallah. Jadi untuk hari ini ni bahagian yang ketiga akan bincang berkenaan dengan apa ni? Iktikaf, berkenaan dengan kelebihan iktikaf. Jadi saudara-saudari adik kakak dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan pandai pada keadaan sekarang ni, kita telah maklum, Allah Taala telah uji kita dan berbagai-bagai bermacam-macam lah keadaan sekarang ni. Walaupun Allah Ta'ala uji macam mana, insya-Allah Ta'ala dari segi ilmu pengetahuan tu kita ambil dulu. Ambil tahu dulu, ambil sifat dulu, supaya paling kurang kalau walaupun kita tak boleh nak iktikaf, tak mampu, tak ada kuasa untuk nak beriktikaf, tetapi kita ada ilmu, kita ada pengetahuan berkenaan iktikaf. Jadi baik saja insya-Allah, tuan-tuan hak masuk dah tu boleh kita share sampai kepada saudara-saudara yang lain. Mudah-mudahan insya-Allah pada hari ini ni, seolah kata hari ini ni hari 20 dah. Hari ini adalah hari 20 Ramadan, masuk pada hari 20 Ramadan. Jadi petang hari ni malam hari, setelah mana kita buka puasa pada petang hari ni masuk pada malam 21. Jadi malam hari ni kita masuk dah malam 21. Jadi 10 akhir yang mana Allah Ta'ala janji kepada umat dia untuk nak apa? Itkum minan nar. Allah Ta'ala sebanyak-banyak akan merdeka ahli neraka daripada Jahannam Allah SWT. Dan juga di sebahagian 10 akhir ni digalakkan untuk kita ni buat satu amalan. Kalau kita mampu, sejak kita masya-Allah, kita boleh kita hidupkan suasana iktikaf. Tetapi oleh kerana sekarang ni kita telah maklum, kajian untuk pihak-pihak anamai diri, pihak-pihak hospital diri tu tak digalakkan lah. Walau bagaimana insya-Allah kita muzakarah sebanyak dah berkenaan dengan bagaimana keadaan apa ni iktikaf. Jadi amo nak baca sikit berkenaan lah iktikaf ni. Faslun iktikaf di dalam kitab Bahjatul Mubtadi. Kitab Bahjatul Mubtadi ni kitab Melayu kita lah. Cuma yang sikit saja ya. Insya-Allah kita akan sama lagi dengan satu kitab yang lain dah. Abang dia katakan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata dalam kitab apa ni Bahjatul Mubtadi berkenaan dengan iktikaf, dia kata faslun fil iktikaf. Ini adalah satu fasal, satu perceraian. Perceraian sini yang makna kata satu bab, satu
Satu bab yang asing daripada kecek masalah puasa. Jadi oleh kerana dalam puasa tu ia sakut rapat dengan masalah iktikaf. Dia kata kena iktikaf ni apa? Ini fasa pada menyatakan iktikaf. Menyatakan iktikaf. Jadi di dalam kitab ni kata iktikaf di sini iaitu sunnah. Sunnatul muakkadah. Mana iktikaf di sini ada satu perkara, satu ibadat yang berbahasa sunnah muakkad. Iktikaf di sini dah. Kalau sebut iktikaf ni 7 di atas 10 akhir dah. Sebut kata iktikaf hak jadi makna sunnah muakkad ni jadi tertuju di atas 10 akhir dah. Dan tiada sah ia malaikat di dalam masjid. Kata kitab ni kata kita nak iktikaf tu hanya sahaja di dalam masjid saja. Tempat lain tak boleh. Jadi dengan apa? Dengan niat sekuat-kuatnya. Dengan niat. Jadi iktikaf dia bersama dengan niat. Jadi iktikaf mesti berlaku di dalam masjid dan bersama dengan niat. Jadi sekuat-kuat daripada apa ni iktikaf ni satu lahzah. Masuk start apa dah di masjid. Masuk start seminit 2 minit maka disunat untuk kita tu niat iktikaf. Lepas tu paling istimewa sekali dari kitab ni disunat akan tiap-tiap orang tu masuk masjid, istimewanya pada bulan Ramadan dan lebih istimewa lagi pada 10 akhir daripada bulan Ramadan. Kerana apa? 10 akhir di afdal tu ini iktikaf tu. Kerana di dalam 10 akhir tu dikandungi dengan malam Lailatul Qadar. Dalam 10 akhir tu mengandungi ada malam Lailatul Qadar dalam 10 akhir tu. Jadi kata tuan kitab ni 10 akhir disunat iktikaf lebih afdal lagi. Kita satu orang tu kalau mampu boleh kita masuk iktikaf dalam masjid. InsyaAllah setagi kita akan bincang lagi dengan cara panjang lebar ni. Dalam kitab ni ayat sikit je. Lepas tu habis itu kemudian ayat pula bersangkut bab dengan perkara yang batal. Batal iktikaf ni gapo ratik yang membuatkan satu orang tu batalnya amalan iktikaf. Dia katanya dan membatalkan dia akan iktikaf tu amalan iktikaf. Satunya dengan sebab dia kata sini jimat. Jimuk. Dengan sebab jimuk tu jadi batalnya iktikaf. Tengok sekali tu ya di kepelekkan lah dia. Tapi ya orang ada kitab lagu tu. Kerana biasanya kita pergi masjid tu jaranglah berlaku benda ni. Jarang berlaku. Malaikat kita iktikaf dalam rumah tu gaduh tu. Lepas tu jadi waktu malam pada dah. Tapi dia kata batal iktikaf dengan sebab jimuk. Yang keduanya dengan sebab mabuk dengan sengaja. Mabuk dengan sengaja ni batal juga iktikaf. Dan juga yang ketiganya dengan sebab riddah, jatuh murtad. Jatuh murtad ni batal iktikaf. Dan yang keempatnya dengan sebab jadi gila. Duduk masjid molek-molek jadi gila. Gila hak asal kan. Gila dengan sengaja kan. Jadi bila mana gila maka batal lah akad iktikaf. Dan yang kelimanya batal iktikaf melalui keluar darah haid. Kalau hari tina dia iktikaf dalam masjid misalnya dah. Tiba-tiba dalam iktikaf itu keluar daripadanya darah haid. Bila mana keluar darah haid tu batal amalan iktikaf dia. Dan juga keluar daripadanya darah nifas. Darah nifas darah hak lepas daripada anak dia. Maka keluar darah nifas tu, maka seorang tina bila mana keluar darah nifas, maka amalan iktikaf yang pun batal juga. Bukan hanya amalan iktikaf. Kalau kita tengok di depan tadi tu, mana kata bila mana keluar darah haid dan juga keluar darah nifas, jadi batal habis. Puasa pun batal juga. Puasa pun batal. Amalan iktikaf pun batal. Semaya pun tak boleh semaya. Dan masuk dia dalam batal juga amal iktikaf dalam kitab ni katanya iaitu dengan keluar daripada masjid dengan tiada azan. Dengan tiada uzur. Keluar daripada masjid dengan tiada uzur.
dak iktikaf masjid molek dia. 10 hari tiba-tiba tubik pergi sendiri. Tak ada uzur ke apa tubik luar masjid. Tak boleh. Tubik dengan sengaja tak ada hajat ke padamu. Maka batal amal iktikaf. Malaikat dia kata apabila diitlak dia pada niat. Itlak maka contoh kalau kita tubik daripada masjid diitlak mana ada hajat lah. Ada hajat, ada keuzuran. Contoh kita nak tubik ambil semayang atau kita nak nak masuk jamis sebagainya. Jadi bila mana kita ada itlak niat tu, maka tak batal iktikaf kita. Ini sebagai satu faslun, satu bab berkenaan dengan iktikaf. Yang mana tuan kita Bahjatul Mubtadin riwayat dengan cara ringkas. InsyaAllah dah sama lagi dia ada satu kitab Fadail Amal yang riwayat dengan cara panjang lebar sikit oleh masyaikh yang bersakut pak dalam kitab ni dah. Jadi dia kata di sini iktikaf ni apa iktikaf? Kalau kita nak menjelaskan makna lagi makna iktikafnya makna kata kita mengasingkan diri kita berada di dalam masjid berserta dengan niat iktikaf. Nak jadi satu orang tu jadi amalan iktikaf tu bila mana? Bila mana satu orang mengasingkan diri. Tubik daripada rumah, tubik daripada tempat kerja, masuk di dalam masjid, masuk masjid serta ada niat iktikaf. Baru jadi amalan iktikaf. Tapi itulah setiap amalan itu yang mengandungi dengan niat. Kalau tanpa niat walaupun masuk masjid dah tak jadi amalan iktikaf. Tapi alhamdulillah masya-Allah kita dapati yang medan ni dah alhamdulillah kebanyakan masjid-masjidnya dia ada pai dah. Tepek pai nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf di dalam masjid sunat kerana Allah SWT. Jadi pai-pai tepek di kawasan masjid tu sebagai satu perkara yang bagi peringatan pada kita. Itu bermakna kata i'tikaf. Jadi mengikut satu orang ulama, dia kata i'tikaf ni dia bagi kepada tiga. Tiga pula. I'tikaf ni dia bagi kepada tiga pula pertama sekali dia kata i'tikaf wajib. I'tikaf hak menjadikan i'tikaf tu wajib. Ada juga. Biasanya i'tikaf ni amalan sunat tapi ada juga amalan i'tikaf tu i'tikaf yang jadi i'tikaf yang wajib. Ke mana? Dia kata i'tikaf yang menjadi wajib itu bila? Bila seseorang itu menjadikan wajib ke atas diri dia. Dengan cara apa? Contoh dalam kitab ni bagi tahu, contohnya satu orang itu jadi sumpah. Pergi sumpah atau pergi nazar. Nazar kata kalulah atau yang kata wallahi. Atau dia kata aku menazar kalau aku boleh anak yatim. Misalnya aku boleh anak yatim, aku nak iktikaf dalam masjid ni 10 hari. Atau ya iktikaf yang nazar kalulah anakku peksa boleh nombor 1 berjaya boleh kerja, maka aku akan iktikaf dalam masjid sehari semalam. Jadi berlafaz hak tubik daripada satu orang itu dengan melalui sumpah atau melalui menazar, maka iktikaf tu akan jadi wajib saja. Bila mana? Bila dia wajib? Bila mana kehendak dia tu sampai cita-cita. Contohnya dia niat kata apa tak nilah kalau dia berjaya satu perkara, maka benda tu berjaya, berniaga berjaya, peksa boleh atau boleh kerja atau boleh naik atas sungguh. Boleh naik atas sungguh. Maka pada saat tu ia bermula wajib atas dia tu jadi iktikaf. Sebenarnya iktikaf ni sunat. Tetapi bila mana ada nazar, takut pada nazar sangat sumpah jadi iktikaf tu jadi wajib. Maka wajib di atas tu orang tu menunai sehingga sempurna di atas bilangnya hak dia niat. Kalau yang kita tu sehari wajib kena iktikaf sehari. Kalau dia kata 10 hari 10 hari.
Kalau dia kata itlaq tu tak ada masalah. Aku bila jaya satu perkara, maka aku nak iktikaf. Jadi hak tu sekadar iktikaf lah. Tidak ada batasan. Baik, itu sebagai iktikaf yang wajib. Yang keduanya orang panggil iktikaf sunat muakkadah. Yang keduanya orang panggil iktikaf sunnatul muakkadatun. Jadi iktikaf sunat muakkad ni adalah iktikaf pada 10 akhir Ramadan. Contoh malam ni, mula pada maghrib malam ni masuk 10 akhir dah. Jadi amalan iktikaf 10 akhir ni ada sebagai satu amalan yang mana Rasulullah SAW lazim dia buat berkali-kali. 10 akhir. Jadi iktikaf pada 10 akhir Ramadan ni dibilangkan sunat muakkadah dah. Amalan sunat muakkadah pada 10 akhir Ramadan. Yang ketiganya orang panggil i'tikaf nafilah. Atau panggil i'tikaf sunnah. Atau membawa kepada sunat muakkad tu dah. Jadi i'tikaf sunnah ni mana kata bila mana saja kita masuk masjid, tak ada kira dah, boleh puasa, tak boleh puasa, nak masuk 5 minit, 10 minit, nak masuk pergi baca Al-Quran, nak semayang ke, nak masuk saja. Bila mana masuk masjid 4, kita ni iktikaf. Walaupun kadang-kadang kita lupa barang di masjid. Tak ada kita masuk masjid dah. Iktikaf siap dah, main subuh dah. Lepas tu klik lupa barang. Nak masuk masjid kali lagi. Sunat bagi satu orang tu niat iktikaf juga. Ni sebagai orang panggil niat iktikaf sebagai iktikaf sunnah. Jadi hang ni tak kira. Anak guna masa 5 minit, 10 minit, biar mana pagi tengah hari. Jadi ni boleh pahala semata-matanya. Jadi ahli ulama telah bagi tahu, kita nak tahu tujuan juga sebanyak. Apakah tujuan kita ni i'tikaf di dalam masjid dah. Jadi hikmah daripada kita i'tikaf ni dalam kitab ni bagi tahu, memandangkan hal yang tersebut di atas adalah dinasihatkan agar seseorang yang masuk ke masjid itu mengeja sama ada mengeja sembahyang jemaah atau lain-lain, hendaklah dia niat iktikaf ketika masuk masjid. Kerana bila mana kita masuk masjid, pahala kita bergana. Boleh sembahyang pahala sembahyang jemaah tu sah dah. Pahala kita baca Al-Quran dalam masjid itu bergana-gana dah. Apatah lagi boleh puasa. Lepas tu pahala iktikaf tu Allah Ta'ala syukur pula. Jadi ganjaran pahala tu berlipat ganda. Ganjaran pahala berlipat ganda. Jadi suatu tujuan laginya dalam kitab ni bagi tahu hikmah daripada kita mengasihkan diri kita di dalam masjidnya kerana kita nak rapatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Taala. Sebab tu bila mana ia i'tikaf, ia akan tinggal segala kerja buat dia. Dia menega dia kerja buat dia tugas biasa dia ada buat di rumah tu, ia akan tinggal habis mari i'tikaf di dalam masjid. Utama sekali dia i'tikaf di 10 akhir. Tetapi sebagai satu mujahadah lah, satu panggil apa, kalau kita nak tengok tempat kita lah ni Allah Rabbi dah. Susah sikit ni nak cari orang i'tikaf cukup 10 hari 10 malam ni. Tempat kita ni susah tengok dah. Kalau kita pergi negeri luar, Pakistan, India, masya-Allah, barakallah, kita tengok tempat dia dah. Amal biasa hidup dia Pakistan, boleh puasa. Kawasan masjid dia ni masya-Allah. Jadi yang buat, orang panggil yang buat bilik-bilik siap dah untuk iktikaf. Nak baca Quran situ, nak semayang situ, malaikat main tarawih ramai-ramai. Jadi dia ada bilik siap-siap. Dia 10 hari dekat situ. Tak tu baik malaikat masuk jamai, malaikat ambil air wuduk nak mandi. Hajat keperluan sebanyak. Lepas tu habis masa pagi tengah hari di dalam masjid. Iktikaf semua. Dia iktikaf semua. Tapi untuk kita sebagai orang Melayu kita ni, rolek kenya kita di iktikaf tu malam dah. Tak apa dah. Orang ni kita berlatih. Tengah hari kerja, masya-Allah dia ada urusan buku kedai lah, menega lah, jual manis sebagainya.
Tapi malam, bila mana masuk malam kita iktikaf. Paling kurang mana kata setiap malam di 10 akhir ni, kalau kita tak ada waktu tengah hari, maka kita gunalah waktu malam kita, ambil beg batal, siap-siap. Mana ada waktu malam kita habis masa di dalam masjid dah. Jadi dalam kitab ni yang bagi tahu lagi, tempat mana hak afdal tempat mana yang afdal untuk kita iktikaf. Jadi dalam kitab ni bagi tahu tempat yang paling afdal sekali kita iktikafnya tak lain tak bukan iaitu di Masjidil Haram. Tempat yang paling utama iktikaf kalau tak berlaku Covid lah dia. Tak berlaku Covid, tak berlaku benar jadilah ni, kita dah ada setengah-setengah masya-Allah. Allah Taala bagi keluasan pada setengah-setengah hari tu. Jadi nak tahu yo pergi ke Mekah semua. Pergi Mekah boleh puasa sebulan, ni nak pergi puasa di sana, nak pergi apa ni, nak pergi puasa di Mekah, nak pergi iktikaf 10 akhir pun di Mekah juga. Kenapa? Relate kepada kelebihan. Dalam kitab ni beritahu tempat masjid yang paling afdal kali kita iktikaf iaitu Masjidil Haram. Di Mekah. Yang keduanya, mana kata bawah pada Masjidil Haram iaitu Masjidin Nabawi di Madinah. Yang ketiganya di Masjid Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas. Di tempat masjid yang paling utama sekali kita iktikaf iaitu 3 masjid ni dah. Masjidil Haram, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan juga Masjid Baitul Muqaddas. Kamar dia, kalau kita tak kuasa, banyak kala ni tak kuasa, tak mampu, tak lagi. Apatah lagi masa Covid dah, nak pergi saja pun tak boleh. Nak di masjid lama-lama pun tak boleh lah ni. Maka di Masjid Jami'. Makna kata masjid mana, maksud masjid Jami' di sini, masjid mana orang kumpul ramai sekali. Masjid besar lah. Afdal kita pergi iktikaf di masjid besar. Masjid besar sama ada kalau ke Malaysia ni, boleh ke ada dah. Masjid Jami' Kelantan, Masjid Jami' di Johor, Kuala Lumpur, Terengganu, masjid besar. Masjid 4,000 ramai. Sebab apa? Bila mana kita iktikaf ramai, dia panggil ghairah yang mari. Semangat yang mari. Maknanya kita masuk iktikaf pak, dia mau tu semaya, dia mau tu zikir, dia mau tu doa, dia mau tu khidmat. Jadi nampak suasana agama hidup di masjid. Maka digalakkan kita ni iktikaf tempat masjid orang iktikaf ramai. Kamar dia kalau tak ada juga, maka kita iktikaflah masjid kat rumah kita. Iktikaf masjid kat rumah. Kalau lah masjid itu tak ada larang lah, boleh apa ni lah ni dah. Umur tu berbahagia lah. Lah ni dekat adik lah ni banyak kan. Dan nak pergi sembahyang Jumaat pun tak boleh dah. Nak buka masjid pun tak boleh. Tak apalah. Ini sebagai ilmu yang kita perlu ambil tahu dulu. Kamar dia kalau masjid masjid jauh, maka ahli ulama bagi tahu boleh juga kita iktikaf tempat mana yang hidup 5 waktu sembahyang. Contoh barasah, barasah atau musalla mana yang hidup sembahyang 5 waktu, maka bolehlah kita iktikaf dalam tu. Boleh kita iktikaf dalam musalla atau masjid yang hidup sembahyang 5 waktu. Boleh. Masya-Allah, barakallah. Ini untuk sebagai orang lelaki lah, orang lelaki, afdal lelaki. Kamar ni untuk wanita, untuk wanita ni sebenarnya boleh juga iktikaf masjid. Kalau lah selamat daripada fitnah. Tapi di dalam kitab ni bagi tahu untuk kawan wanita ni afdalnya kita iktikaf mana? Masjidil Bait. Iktikaf di Masjidil Bait, mana kita tempat rumah yang mana kita sedia satu tempat untuk buat ibadat. Sebab banyak retina ni iktikaf di satu kawasan tempat dalam rumah diri yang mana tempat tu sedia untuk ibadat. Dan ada setengah rumah-rumah di luar negeri tu dalam rumah dia buat satu bilik. Bukan satu bilik, mana satu tempat ada. Satu rumah kecil untuk ibadat, untuk sembahyang. Kalau lah kita tempat tak ada macam tu, dari rumah kita luarkan satu bilik. Biasanya ada belakang dia bilik buat sembahyang. Bilik semaya untuk retina, untuk bilik semaya untuk tetamu dia hak mari jauh tu. Jadi kita boleh guna untuk kawan wanita tu iktikaf di dalam bilik. Masya-Allah dah boleh iktikaf. Ni iktikaf masuk dalam dah. Jaga semaya, jaga zikir dah. Baca Al-Quran sebagainya untuk dalam tu. Urusan rumah tu
kalau kita ada anak yatim apa anak yatim besar, ada menantu nak apa, kita boleh mana kata suruh urusan itu kepada orang lain. Jadi dah alhamdulillah masya-Allah yang lebih kurang daripada berkenaan dengan i'tikaf. Untuk hari ini ni mau bincang muzakarah berkenaan dengan apakah i'tikaf dan bahagian-bahagian i'tikaf dan juga tempat manakah yang sesuai patut dengan i'tikaf. Jadi insya-Allah dah kita pandai pada sekali ni kalau kita tengok pada keadaan ini i'tikaf ni susah sikitlah ya. Nah, saya kata nak i'tikaf pada tengah tempat tu nak semaya tarawih 20 rakaat pun tak boleh. Ala kulihan walaupun bagaimana kita doa Allah Taala ya. Tahun ni sebagai tahun yang ujian sangat besar. Jadi insya-Allah tempat-tempat mana yang Allah Taala masih buka lagi alhamdulillah lah. Tempat mana masjid mana masih boleh i'tikaf tu rahimallah ya Allah Taala masih bagi rahmat ya kepada tempat tu lagi. Tapi tempat mana hak i'tikaf tu ya, jadi kita ada hati ada niat azan. Kadang-kadang niat kita ni masya-Allah Allah Taala terima. Hati ada niat nak azan ya, niat azan tu i'tikaf tapi tak boleh i'tikaf. Semoga Allah Taala akan bagi dan ganjaran i'tikaf, semoga Allah Taala akan bagi ganjaran malam Lailatul Qadar. Karena masuk besar sekali kita nak kahau daripada fadilat malam Lailatul Qadar pada 10 akhir. Jadi alhamdulillah semoga apa saja yang amun zakar pada pagi ini kalau ada silap salah yang adalah kelemahan daripada saya yang molek yang baik adalah hidayah taufik daripada Allah Taala. Dan tuan-tuan yang tengok ada tu insya-Allah boleh kita share kita sampai pada kawan-kawan kita yang belum tengok lagi. Semoga sikit banyak ayat amal muzakarah ni jadi manfaat semangat untuk saya sendiri dan kepada kita semua. Amal akhiri dengan zakarah ni dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.